Baik, kembali dalam Buletin Awal ni. Bank Negara Malaysia BNM berkemungkinan meneruskan kenaikan kadar dasar semalaman OPR secara beransur-ansur sebanyak 25 mata asas lagi pada Januari 2023 bagi mengekang inflasi. Itu apa yang dinyatakan oleh penganalisis. Dan dengan inflasi terus mencecah paras tertinggi baharu sebanyak 4.2% pada November 2022, kebanyakan penganalisis menjangkakan momentum optimis akan berterusan dan mendorong Bank Pusat menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas lagi kepada 3.00% pada mesyuarat jawatankuasa dasar monetary MPC pada bulan hadapan. Jadi kita nak melihat kepada apa makna OPR ini terutamanya kepada pengguna, peniaga dan keseluruhannya bersama Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM Chris Daniel Wong menerusi dalam talian ketika ini. Selamat petang, Chris. Selamat petang. Ya, Chris, pertama sekali kita nak memahami apa makna kenaikan OPR ini terutamanya kepada peniaga dan pengguna. Sebelum ini, Chris ada menyatakan kebimbangan dengan momentum kenaikan OPR di Malaysia. Kalau kita lihat pada OPR overnight policy rate ni sebenarnya bermaksud kadar asas pinjaman daripada satu bank pada satu bank. Bank yang tidak mempunyai aliran wang tunai yang cukup kerana mungkin mereka tidak mempunyai FT ataupun pendeposito yang cukup, mereka terpaksa membuat pinjaman daripada bank lain untuk melakukan transaksi niaga mereka, terutamanya pinjaman. Jadi apabila kadar OPR naik, bermaksud rate ataupun kadar daripada bank lain, pinjam kepada bank lain akan juga naik. Apabila kenaikan ini berlaku di antara kadar di antara bank, kadar tersebut akan orang kata diberikan kepada para pengguna pula yang meminjam daripada pihak bank. Kalau kita lihat tahun ini saja Bank Pusat dan Negara telah menaikkan kadar OPR sebanyak 3 atau 4 kali. Yeah. Jadi bila kita lihat ni setiap kenaikan 50 mata ataupun 0.05% darab dengan loan 5,000, pinjaman 500,000, pengguna ataupun peminjam terpaksa membayar RM2,500 lebih setahun. Itulah kesannya apabila OPR dinaikkan. Dan juga Chris, melihat kepada keadaan ini dan momentum, penganalisis juga menjangkakan mungkin ia akan dinaikkan pada Januari 2023. Apa kesan langsungnya selepas ini dan bagaimana untuk pengguna memahami situasi ini? Kalau kita lihat kesan langsung, harga kos barang akan menaik. Kerana apabila para peniaga terpaksa membayar orang kata pinjaman yang berlebihan kerana OPR telah dinaikkan, mereka mendapat keuntungan yang kurang apabila mereka terpaksa mengekalkan kadar keuntungan. Ini bukan kita panggil mengaut keuntungan, tetapi mereka terpaksa mendapatkan keuntungan yang sama supaya mereka kata membayar kos-kos seperti kos sewa kedai, kos gaji pekerja, kos bahan mentah dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa menaikkan harga kos barangan mentah seperti barangan makanan ataupun barangan mentah seperti ketah, kelapa sawit ataupun by petroleum product dan sebagainya. Jadi apabila perkara sebegini berlaku, the end product ataupun produk-produk hasilan yang orang kata kita peniaga jual kepada para pengguna terpaksa juga dinaikkan. Jadi di sini saya tak nampak sebenarnya bagaimana kita boleh mengekang inflasi. Sebab kalau kita lihat pada teori ekonomi, kita menaikkan kadar OPR bagi mengekang inflasi. Tetapi apabila harga barangan naik, inflasi juga akan naik. Jadi pendekatan di sini bukan hanyalah saja untuk menaikkan OPR, tetapi juga untuk melihat bagaimanakah sektor-sektor berlainan mempunyai cukai yang berlainan, cukai korporat berlainan, supaya orang kata industri yang mengaut keuntungan yang berlebihan ataupun tinggi, jadi pihak kerajaan boleh orang kata mengenakan kadar cukai yang setara dengan orang kata kadar keuntungan mereka, dan duit yang telah ataupun wang cukai yang telah dikutip boleh disalurkan kepada industri lain bagi membantu mereka agar kita mencapai keseimbangan. Jadi OPR ni hanyalah pendekatan jangka pendek, tetapi kita memerlukan polisi jangka panjang
bagaimana kita boleh mengekang kadar inflasi, kadar kenaikan inflasi. Dan juga Chris, apa situasi yang membolehkan pada tahun hadapan OPR ini tidak dinaikkan ataupun ia kekal berada pada paras berkenaan? Jadi kalau kita lihat OPR terpaksa dinaikkan, terpaksa saya guna ayat terpaksa sebab ini adalah satu trend daripada pusat-pusat orang kata pusat bank pusat sedunia. Apabila kita naikkan OPR, yang pertama sekali sektor yang memerlukan subsidi harus orang kata diberikan bukan pengecualian tetapi orang kata tolakan kadar asas pinjaman. Seperti mana kita lihat apabila kita memohon pinjaman perumahan, ada bank-bank yang memberikan rebate di dalam bentuk kadar pinjaman. Jadi mungkin kadar pinjaman tu 3.25%. Itu base Jadi kita tolak 1%. Jadi para pengguna hanya membayar 2.25%. Jadi apabila Bank Negara menaikkan kadar OPR pada bulan 2 atau bulan 3 tahun hadapan 2023, pihak bank tempatan kita kena galakkan mereka memberikan rebate pinjaman. Itu yang pertama yang saya sebut ni. Yang kedua seperti yang saya sebut sebelum ni, kita tengok pada kadar cukai korporat di dalam industri yang membuat keuntungan yang banyak. Jadi apabila pihak kerajaan mendapat cukai sebegini ataupun kita panggil windfall tax, dan wang sebegini boleh disalurkan untuk membantu industri yang memerlukan. Jadi kita kena ada dua pendekatan. Pendekatan pertama ialah kita kurangkan ataupun kita bagi rebate cukai. Yang kedua, windfall tax ataupun kadar cukai yang tinggi untuk sektor yang mengaut keuntungan yang tinggi, dan wang ini boleh diambil sebagai subsidi untuk membantu industri yang memerlukan. Jadi kita kena ada dua polisi untuk pendekatan jangka panjang. Dan juga Chris, akhir sekali, ia dijangka berlaku ataupun OPR ini dinaikkan pada Januari 2023, dan bagaimana pula jangkaan Chris berhubung dengan momentumnya untuk bulan-bulan yang ke depan? Kalau kita lihat apabila OPR dinaikkan, momentum pada domestic direct investment iaitu pelaburan dalam negara mungkin mereka akan berkurangan. Momentum itu akan menurun kerana kadar pinjaman telah tinggi dan pihak pelabur tempatan mungkin orang kata mereka mungkin berpendapat bahawa pada suku tahun pertama mereka hendak mengembangkan perniagaan mereka, tetapi kerana kadar pinjaman itu terlampau tinggi, mereka mungkin orang kata menangguhkan pelaburan tersebut. Jadi apabila pelaburan domestik ditangguhkan, kita akan nampak bukan saja bidang pekerjaan berkurang, tetapi demand and supply pasaran tempatan juga akan berkurang. Jadi ini akan memberi impak secara langsung ke dalam KDNKK, keluaran dalaman negara kasar kita juga akan berkurangan. Baik, terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM, dan pastinya untuk kita melihat esok mungkin masuk ke tahun 2023, dan juga kita nak melihat kepada bagaimana jangkaan dan juga apa yang dinyatakan oleh penganalisis termasuk Chris tadi berhubung dengan OPR ini. Pastinya ini antara perkara yang akan kami bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Baik, kita beristirahat sekali lagi, kembali selepas ini.